Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, amma ba'd. Pelajaran kita dalam kitab Nihayatul Alam, berakhirnya dunia ini, di mana dalam kitab ini telah menyebut kepada kita tanda-tanda kiamat yang kecil, kemudian diikuti dengan tanda-tanda kiamat yang besar. Jadi insyaAllah kita sambung pelajaran kita dalam tanda kiamat yang kecil lagi, yang ke-93. 93 iaitu kalamus syajari, pokok akan bercakap. Ini benda pelik ni. Biasa orang bercakap, ni pokok bercakap. Yang ke-94 kalamul hajari, batu bercakap, menyokong orang Islam. Tanda yang ke-95 qitalul muslimin lil yahud, orang Islam akan memerangi Yahudi. Jadi hari ini kita lihat tanda-tanda ini sebahagiannya telah menghampiri destinasi ataupun masih jauh lagi, wallahu alam. Peperangan ini akan berlaku pada akhir zaman dan orang Islam akan menang. InsyaAllah kita akan menang. Pokok-pokok dan batu-batu akan bercakap, mengatakan, orang Islam, ya Abdullah, pokok bagi tahu, ada seorang Yahudi di belakang aku, datang dan bunuhlah dia. Maka pokok-pokok dan batu-batu akan memberi sokongan kepada orang Islam. Ini merupakan bantuan daripada Allah Azza wa Jalla. Jadi tentera Allah Ta'ala ni kita tahu mari daripada mana. Ada tentera angin, ada tentera batu, ada tentera laut, macam-macam. Ibnu Umar berkata bahawa Rasulullah SAW bersabda, tuqatilukumul yahud fatusallituna alaihim hatta yaqul al-hajaru ya muslim hadha yahudiyun wara'i faqtulhu, muttafaqun alaih. Dalam hadis ini Nabi kita beritahu, Yahudi akan memerangi kamu, tetapi kamu akan mengatasi mereka sehingga batu-batu berkata, wahai orang Islam, ada seorang Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis ini muttafaqun alaih, hadis yang diriwayat oleh Bukhari dan Muslim. Manakala dia tulis dipersetujui itu oleh dua imam hadis, Bukhari dan Muslim, artinya hadis ini kemuncak dalam kesahihannya. Mana batu bercakap, pokok akan bercakap. Pokok dan batu berkata-kata ialah satu daripada tanda-tanda kiamat, tetapi pokok gharqad Yahudi tidak akan berkata-kata. Jadi kalau nak timbul isu tali barut ni, tali barut orang panggil ni, pokok pun ada juga tali barut Yahudi. Dia tak bercakap, dia cuba nak sembunyikan Yahudi daripada dibunuh oleh orang Islam. Kata di Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahawa Nabi kita bersabda, la taqumus sa'ah hatta yuqatilul muslimun al-yahud, ila akhiril hadis. Tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi. Maka kaum muslimin membunuh mereka sampai ada seorang Yahudi bersembunyi di belakang batu-batu serta pohon-pohonan, dan berkatalah batu serta pohon itu, wahai muslim, ya muslim, ya Abdullah, hadza yahudiyun khalfi, ta'ala faqtuluhu. Ini Yahudi di belakangku, mari bunuhlah dia. Kecuali pokok gharqad, pokok yang berduri, kerana pokok tersebut adalah pokok Yahudi. Hadis ini riwayat Muslim. Tengok dalam gambar kitab kita tu, gambar pokok gharqad ni. Kalau ada depan rumah kita, jangan duduk balik tebang lah. Pokok ni pokok ejen kepada Yahudi ni. Menurut hadis lain, tidak akan terjadi kiamat sehingga kaum muslimin berperang dengan Yahudi, dan sehingga batu yang di belakangnya akan ada seorang Yahudi bersembunyi akan berkata, wahai muslim, ini Yahudi di belakangku, bunuhlah dia. Hadis ini dalam Bukhari. Di timurnya ialah Jordan, dan di kirinya ialah Palestin yang kini dijajah oleh Yahudi. Beberapa kajian saintifik menunjukkan bahawa
paras airnya menurun dan ia dijangka akan kering menjelang tahun 1470 ataupun tahun Hijri 2050 Masihi. Jadi 1470 Hijri, tahun 2050 Masihi, itu kajian yang dibuat. Allahu alam. Yang betulnya wallahu alam, yang pentingnya benda ni berlaku. Coba tengok dalam gambar dia tu. Pertuturan oleh pokok dan batu itu bermaksud pokok dan batu memang boleh berkata-kata, kerana Allah berkuasa memberi kebolehan bertutur kepada objek-objek tak bernyawa. Inilah salah satu daripada tanda kiamat hampir. Jadi jangan bimbang tuan-tuan, sebelum pokok batu tu bercakap, yang duduk dalam poket kita tu bercakap ke tak bercakap? Dah mula bercakap dah kan? Bukan cakap bercakap, ganggu orang lagi. Tengah duduk solat pun dia bercakap, tengah duduk tidur pun dia cakap. Ini apa ni yang dalam poket tu? Besi, plastik, batu, kayu, duduk kat situ belakang. Yang pentingnya jamadat, benda yang keras, yang tak ada lidah, yang tak ada apa. Ini tanda-tanda. Kalau orang kata telefon ni boleh tak dimasuk dalam tanda alam awal kiamat? Kata na'am, boleh, nak mentasdikkan bahawa batu dan pokok akan bercakap di akhir zaman nanti. Nuhaik bin Suraim berkata bahawa Nabi SAW, diriwayatkan daripada Nabi SAW, kamu akan memerangi penyembah berhala sehingga yang tinggal di antara kamu akan memerangi Dajjal di sungai Jordan. Sungai Jordan, Nahrul Urdun dia panggil. Kamu akan berada di sebelah timurnya dan mereka akan berada di sebelah baratnya. Hak ni barulah yang atas tadi tu, buat turun ke bawah ni. Dan tadi kan di timurnya ialah Jordan dan di kirinya ialah Palestin. Mana kalau kita nak tengok situ, lebih kurang tempat laut mati. Laut mati ni duduk di antara Palestin dengan Jordan. Laut mati ni dijangka akan kering tahun 2050. Itu kajian lah, jangkaan ahli-ahli geologi, ahli kaji bumi ni. Kuasa Tuhan, bukan kuasa kita. Jadi sungai Jordan, kamu akan berada di sebelah timurnya dan mereka akan berada di sebelah baratnya. Nuhaik bin Shuraim berkata, aku tidak tahu di manakah sungai Jordan pada masa itu. Jadi masa itu dia tak tahu. Hadis ini fihi dha'f. Apa yang dimaksud di sini ialah laut yang memisahkan Palestin yang diduduki Yahudi dengan Jordan. Dia sebut dengan nama Laut Mati. Jadi Laut Mati ini akan kering. Allahu Akbar. Hari ini sibuk. Orang pergi melawat Laut Mati, orang pergi ke Palestin. Jadi ada yang bawa pergi, ada yang tak pergi, macam-macam. Jadi kalau kita lihat dari sudut fakta hari ini, kenapa Yahudi beria-ria sangat nak balik ke Palestin? Kenapa? Hari ini boleh katakan terkumpul semua tempat Yahudi di sana, di dunia ini, balik duduk di Palestin, rampah tanah orang Palestin kerana nak buat penempatan. Kita mengatakan mereka balik untuk menunggu kematian yang telah dijanjikan oleh Nabi SAW. Tuan-tuan jangan nak marah macam mana, benda sudah dijanjikan. Bila Yahudi berkumpul setempat, jadi yuqatilul yahud, al-muslimun yuqatilul muslimun yahud. Ketika itu orang Islam nak bunuh orang Yahudi senang sebab mereka sudah berkumpul di tempat. InsyaAllah sampai mereka batu dengan kayu semuanya bercakap, beritahu pada orang Muslim bahawa Yahudi di belakang aku. Sampai mereka itu Yahudi tak boleh nak lari lagi. Hari ini biarkanlah batu-batu di Palestin yang mengenali Yahudi yang digunakan oleh anak-anak muda kita di Palestin seolah-olah sebagai tamhid, persiapan untuk datangnya hari kiamat. Wallahu alam, bila berlaku tarikh itu kita tidak tahu dan kita tak boleh nak putuskan ini dan ini. Tanda yang ke-96, yahsirul furat an jabalin min zahabin. Sungai Euphrates, bahasa Arab kata sungai Furat. Sungai Furat mendedahkan segunung emas. Ini kaya betul ni. Emas akan keluar di sungai Furat. Sungai Furat ni duduk di mana? Tengok dalam peta kita tu. Kalau dalam bahasa Arab ni nampak, dia lalu ikut Syria, Iraq, Turki,
Panjang dia ni. Syria, Iraq. Sungai Furat terkenal dalam sungainya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita bahawa satu tanda kiamat ialah aliran sungai Furat akan bertukar arah, menyebabkan satu gunung emas akan muncul. Manusia akan berebut-rebut untuk mendapatkannya dan ramai yang terkorban. Jadi ingatlah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan mereka yang hidup pada masa itu supaya jangan mengambil apa-apa daripadanya, kerana takut akan huru-hara atau pertelingkahan yang terhasil daripadanya akan berlaku ni. Abu Hurairah berkata, tidak akan terjadi kiamat sehingga Nahrul Furat hatta yahsiral furatu an jabalin min zahabin. Sungai Furat iaitulah sebuah sungai yang berada di Iraq menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Ramai orang yang berperang untuk merebutkannya, maka terbunuh 99 daripada 100 orang yang berperang, dan masing-masing yang terlibat berkata, mudah-mudahan akulah yang terselamat itu. Jadi masing-masing nak berebut barang ini di Iraq. Menurut hadis yang lain, barang siapa yang hadir di situ, janganlah ia mengambil sesuatu pun daripada harta itu. Kita ingat, kalau pergi ke Iraq jangan duk cari dia. Ubay bin Ka'ab radhiyallahu anhu, manusia akan terus berlomba-lomba dalam mengejar kekayaan dunia. Aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, akan tiba masanya sungai Furat menjadi surut airnya sehingga ternampak sebuah gunung daripada emas. Apabila mereka mendengar tentangnya, mereka akan bergegas mendapatkannya, dan mereka yang hadir akan berkata, jikalau kita memberi peluang pada orang lain, nescaya mereka akan mengambil darinya, dan kesemuanya mereka pun berperang untuk merebutkannya, dan terbunuh 99 daripada 100 orang. Hadis ini dalam Muslim. Apa yang dimaksudkan dengan gunung ini akan didedahkan, dan ia sememangnya satu gunung emas tulin akan berlaku di situ. Ni pelombo-pelombo emas ni bawa lagi duk cari dalam bukit-bukit kat Malaysia ni tak banyak. Pergi di Sungai Furat tu. Tengok dalam gambar dia ada. Kenapa ia ditemui? Mungkin disebabkan pertukaran arah aliran sungai. Khazanah ini atau gunung emas ini mungkin tertanam oleh lumpur dan tidak diketahui, tetapi apabila arah aliran air sungai diubah atas sebab-sebab tertentu, Allah akan menyebabkan ia ditemui. Mereka yang hidup pada masa itu tidak sepatutnya mengambil apa-apa daripada khazanah ini, kerana takut akan huru-hara dan pertumpahan darah. Huru-hara ini masih belum berlaku, dan hanya Allah sahaja yang tahu bila dia akan berlaku. Hari ini Turki dan Syria sedang membina empangan di Sungai Furat dan membina kilang-kilang di sekitarnya yang menyebabkan kurangnya aliran air. Ini mungkin petanda-petanda kemunculan gunung emas tersebut. Jadi alhamdulillah, dalam lawatan saya waktu belajar dulu, anak pergi ke Saddul Furat di Syria. Pergi. Jadi masyhurlah pada waktu itu orang tersebut. Dia kata masyhur di Sungai Furat ni tempat ikan bakar. Kita pun semangatlah pergi. Rupanya di Syria ni orang tak makan nasi. Ikan bakar pun makan dengan roti juga. Boleh tahan jugalah. 3 hari 3 malam tak jumpa nasi. Pergi melawat di Syria. Ini tanda hari ni kalau kita tengok, tapi jangan jazam lah pula, perebutan yang berlaku di antara kuasa-kuasa besar hari ni pakat duk serang Iraq. Sebab Iraq ni di antara negeri yang manis, yang banyak sumber-sumbernya. Di antaranya ni Saddul Furat ini, di Sungai Furat ini ada gunung emas yang akan timbul nanti. Jadi tak kira lah emas hitam ke emas putih, emas kuning. Emas hitam tu ada sebahagian daripada penulis mengatakan emas hitam itu iaitulah minyak yang keluar tu. Tapi janganlah kita jazam bahawa inilah yang berlaku hari ni lah. Berlaku benda ni akan berlaku seperti dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Sungai Furat akan mengeluarkan emas. Di Malaysia ni pun ada satu tempat, ada satu negeri sibuk ni pakat duk cari harta karun. Wartawan bagi tahu saya, dia baru balik di sebuah pulau nak cari harta karun. Tinggallah Portugis ke siapa dia zaman dulu duk tinggal kat pulau tu, pakat duk cari habis. Kata pelik lah awak ni, hak tak ada kamu cari, yang ada depan mata tak cari.
Dah, banyak benda-benda yang kita tinggal yang ada depan mata kita. Pokok-pokok getah tidak lagi ditoreh dengan baik, tanah-tanah terbiar tidak lagi ditabur benih padi dan sebagainya. Duk cari benda yang tak ada. Ini kerja manusia di akhir zaman. Yang ke-97, maji'u zaman yukhayyaru ar-rajulu fihi bainal ajzi wal fujur. Akan tibanya masa di mana seorang itu diberi pilihan, sama ada dia digelar pengecut, tidak cekap, orang lemah, ataupun fujur, orang yang hebat, boleh melakukan maksiat. Ini yang menakutkan. Satu daripada tanda kiamat yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ialah seseorang itu diberi pilihan, sama ada mengerjakan maksiat atau tidak dipedulikan dan dilabelkan sebagai tidak cekap, kolut, dan berbagai label lagi yang menandakan dia seorang yang tidak progresif menurut pembuat maksiat. Orang panggil orang pesih lah dia ni, orang tak tahu apa, ataupun orang berani sungguh. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam, akan tiba masanya apabila seorang laki-laki diberi pilihan antara hendak digelar tidak cekap, lemah, atau mengamalkan sifat yang tidak berakhlak. Sesiapa yang hidup sehingga waktu itu harus memilih tidak cekap atau memilih menjadi manusia yang lemah dari sifat tidak berakhlak. Hadis ini riwayat Imam Ahmad dan Abu Ya'la. Kata Haythami wa baqiyatu rijalihi thiqat, hadisnya isnad dia fi jahalah. Tanda ini jelas berlaku pada hari ini, di mana seorang wanita yang menutup aurat dituduh sebagai tidak cekap atau lemah atau kolut. Mereka yang tidak mengamalkan riba, menerima rasuah, atau menonton siaran-siaran televisyen yang lucah dianggap oleh orang lain sebagai mereka yang tidak menerima ni. Tak terima rasuah, tak tengok benda-benda yang karut ni, mereka dianggap oleh orang lain sebagai kolut dan tidak cekap dan tidak dapat maju ke hadapan. Maka ahli masyarakat diberi pilihan untuk melakukan maksiat dan dosa ataupun untuk dikatakan sebagai orang yang kolut. Jadi alhamdulillah dalam riwayat ini sanadnya lemah, tapi kita diberi pilihan supaya mengakulah kita ni sebagai orang yang lemah. Lemah apa? Lemah untuk melakukan maksiat dan mungkar. Kalau kata awak ni lemah, tak buat maksiat, betul, saya setuju. Lemah, tak berani buat maksiat, biarkanlah. Kita masuk dalam program-program projek-projek mega yang besar. Oh, dia kata awak tak cerdik sebab tak main rasuah. Tak apalah, tak cerdik pun. Orang main rasuah semua dapat projek. Nampak je hebat, dapat projek, dapat masyhur, selebriti dan sebagainya. Tapi adakah mereka boleh kekal? Kalau hidup tanpa berkat, mereka tidak akan duduk lama di atas dunia ini dengan keadaan yang sedemikian. Tanda yang ke-98, ini tanda betul-betul ni. Ramai sangat orang duk tanya, sibuk kita. Iaitulah Audatu jaziratil Arab murujan wa anharan. Semenanjung tanah Arab akan menjadi padang rumput dan sungai mengalir semula. Kembali hijau di bumi Arab. Hari ini orang dah sibuk ni. Baru ni turun salji di negeri-negeri Arab. Semalam pula Masya Allah, dua malam lepas turun hujan di Mekah, banjir sampai hanyut kereta-kereta dan sebagainya. Itu menunjukkan tanda-tanda kiamat. Banyak kembali bumi Arab ni menjadi hijau semula. Kalau kita tengok di bumi Arafah hari ni pun Masya Allah, tak bawa kemah pun boleh duduk di bawah pokok tu. Sesiapa yang melihat semenanjung Arab akan nampak bahawa lebih daripada 70% daripada kawasannya ialah kawasan gurun dan gersang. Tetapi Nabi SAW telah bersabda bahawa satu daripada tanda-tanda kiamat ialah semenanjung tanah Arab akan menjadi padang rumput dan sungai mengalir semula. Sungai akan balik semula di sini. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa Nabi kita bersabda, la taqumus sa'ah hatta ta'uda ardul arabi murujan wa anharan. Tidak akan terjadi kiamat sehinggalah tanah Arab yang tandus itu menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai, sehingga seorang pengembara pergi di antara Iraq dan Mekah tidak akan takut dengan apa sekalipun kecuali sesat dan banyaknya harj.
Jadi sahabat bertanya, apakah al-harju itu? Nabi jawab, peperangan demi peperangan, demi peperangan yang berlaku. Jadi maknanya ketakutan tak ada, tapi banyak peperangan yang berlaku. Mana negara sudah aman. Hari ini pun perjalanan, saya sebelum balik tamat pelajar dulu bawa kereta sendiri di negara Arab Saudi, daripada Madinah pergi ke arah Tabuk, pergi ke arah Bahrain, sempadan Arab Saudi, Zahran, tak ada masalah apa-apa, pergi malam siang suara sama je. Tidak ada ketakutan. Tapi tak tahu zaman bila ni, hadis ni zaman kita ke zaman mana. Dan bumi hijau. Hadis ni riwayat Imam Ahmad. Dalam riwayat Muslim, tidak akan terjadi kiamat sebelum harta kekayaan telah bertumpuk-tumpuk dan melimpah ruah. Kemakmuran telah merata. Memang hari ni kaya-kaya belaka. Di negara orang-orang Arab tu, Masya Allah, tabarakallah, dia buat stadium untuk nak main sukan saja. Berapa bilion, berapa banyak harta tu. Manakala harta tu dibawa pergi membangun negara orang miskin, tak ada orang miskin dalam negeri, cukup makan belaka. Sehingga si pemilik harta merasa sedih kerana tidak ada orang yang bersedia menerima sedekahnya, dan sehinggalah tanah Arab menjadi lembah yang subur dan dialiri sungai-sungai. Nak tanda kitanya, tanah Arab akan kembali semula subur dan sungai mengalir. Hadis ini dalam Muslim. Daripada Muaz ibnu Jabal berkata, kami bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam semasa peperangan Tabuk. Tabuk ni tanda situ. Tabuk ni daripada Madinah ke Tabuk jarak dia 700 km, jalan lebuh raya sekarang. Dan baginda menjamakkan salat. Baginda sallallahu alaihi wasallam menjamakkan zuhur bersama asar dan maghrib bersama isya. Ini sambil-sambil cerita dapat pelajaran. Jamak yang bolehnya zuhur dengan asar, maghrib dengan isya. Suatu hari baginda melewatkan sembahyang, kemudian baginda keluar dan mengerjakan sembahyang jamak zuhur dan asar. Kemudian Nabi sallallahu masuk semula. Kemudian baginda keluar selepas itu dan menjamakkan maghrib dan isya, dan baginda bersabda, apa dia kata? Innakum satatuna ghadan insyaallah aina Tabuk. Besok kamu akan sampai ke mata air Tabuk, dan kamu akan sampai ke sana sesudah siang hari. Sesiapa di antara kamu sampai ke tempat itu, jangan ada yang menjamah air itu sama sekali sebelum aku sampai. Jadi Nabi bagi arahan, jangan sentuh telaga di Tabuk itu sebelum Nabi kita sampai. Maka kami tiba di sana. Cerita Abu Hurairah kata, kami tiba di sana dan dua orang lelaki-lelaki tiba lebih awal daripada kami, dan mata air itu kecil, aliran airnya seperti tali kasut, kecil ya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada mereka, adakah kamu menyentuh airnya? Mereka jawab, ya Rasulullah. Dia orang yang tak ikut arahan, dia pergi dulu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegur mereka dan beritahu mereka apa yang Allah telah wahyukan. Kemudian mereka mencedok air daripada mata air dengan menggunakan tangan, sedikit demi sedikit, sehingga mereka dapat mengumpulkannya dalam satu bekas. Kecil sangat mata air tadi. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencuci tangan dan muka baginda dengan air tersebut, kemudian mencurahkan balik air tadi ke dalam mata air, yang kemudiannya mengalir dengan air yang banyak sehingga semua orang meminumnya sedikit. Kemudian baginda bersabda, Nabi kata apa? Yushiku ya Muaz, in talat bika hayah antara ma hahuna qad muli'a jinana. Wahai Muaz, kalau kau masih panjang umur, kamu akan melihat di sini penuh dengan kebun-kebun. Hadis ini dalam Muslim. Maksudnya bangunan-bangunan dan taman-tanaman. Beberapa orang saintis telah menunjukkan yang iklim yang lebih sejuk sedang bergerak menuju ke semenanjung tanah Arab, membawa bersamanya salji dan hujan yang biasanya membolehkan tanaman membesar, dan dengan banyaknya rahmat Allah yang maha besar dan maha agung, boleh bertukar gurun Arab menjadi taman-taman dan sungai-sungai, tanah yang menghijau dengan pelbagai jenis pokok yang beri tempat berteduh. Tanda ini masih belum muncul, tetapi semua yang telah ditetapkan akan berlaku tidak lama lagi, insya-Allah. Jadi Syekh kita ni jazam bahawa tanda tersebut belum muncul, tetapi orang panggil semi kepada tanda ni memang berlaku. Di Tabuk sudah ada kebun-kebun yang luas.
dan di Ha'il, satu mantikah di negeri Arab Saudi. Memang cantik. Kalau tengok dalam TV dia tu, dia buat bulat tempat orang nak pokok ni, sayur ni, dia buat cantik. Tengok daripada atas memang sangat menarik dia punya pandangan. Jadi berkenaan dengan sabda Rasulullah tentang Tabuk, Muaz, kalau kau panjang umur kamu akan tengok Tabuk ini membangun dengan kebun-kebun. Telah menjadi kenyataan pada hari ini di mana projek-projek pertanian yang penting sedang dijalankan di kawasan yang luas di Tabuk. Memang wadih, jelas projek ini sedang dijalankan. Untuk apa? Kita jangan marah pada Arab. Dia kata apa ni Arab ni pergi buat benda ni. Tak. Ini menunjukkan mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang Nabi kita sabda 1400 tahun dulu telah terserlah hari ini memang berlaku. Menguatkan iman kita. Di awal perbincangan kita dulu anda sebut bahawa sebahagian daripada faedah kita belajar alamat kiamat ini untuk apa? Untuk menguatkan keyakinan kita bila hadis Nabi sebut yang sahih berlaku sungguh apa yang Nabi kata, itu menguatkan keyakinan kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar apa yang dia kata. Kalau tengok dalam gambar yang Arab ni cantik ni. Gambar-gambar Arab ni menunjukkan kepada kita gambar Tabuk, bagaimana pembangunan pokok-pokok yang ada di sana. Yang seterusnya, tanda yang ke-99, zuhur fitnatul ahlas. Fitnah al-ahlas iaitulah dugaan yang berlarutan dan sangat teruk. Yang kedua, yang ke-100, zuhur fitnatus sarra. Dugaan yang menyebabkan oleh kemewahan dan kehidupan yang senang. Orang mewah hari ini tak dengar kata habis dah. Yang ke-101, zuhur fitnatud duhaima, iaitulah banyaknya fitnah dugaan-dugaan yang besar. Apa dia banyak cerita ni? Nabi SAW memberitahu kita bahawa kiamat tidak akan berlaku sehingga didahului oleh 3 dugaan. Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma berkata, kami sedang duduk bersama Rasulullah SAW dan baginda menyebut tentang dugaan, bercakap tentangnya dengan panjang lebar sehingga baginda menyebut fitnah al-ahlas, satu dugaan yang berlaku dengan teruk. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tanya pada sahabat, faqala qail ya Rasulullah wa ma fitnatul ahlas. Sahabat tanya Nabi, apa itu fitnah al-ahlas? Maka Nabi kita jawab, hiya haraba wa harab. Baginda menjawab, itulah fitnah pelarian dan peperangan dan mereka akan kehilangan harta dan keluarga. Allahu akbar. Bila berlaku huru-hara, berlaku. Tengok apa yang berlaku di Syria hari ini. Walaupun kita tak kaitkan dengan cerita ini, tapi fitnah itu sangat dahsyat. Kemudian fitnah sarra, kesenangan disebabkan oleh rahmat dan kemewahan. Kotoran atau asapnya berasal dari bawah kaki seorang dari ahlul baitku. Ia mengaku dariku padahal bukan dariku. Kerana sungguhnya waliku, orang yang menolong Nabi sallallahu alaihi wasallam hanyalah orang-orang yang bertakwa. Kemudian manusia bersepakat pada seorang seperti bertemunya punggur dengan tulang rusuk, tidak seimbang. Kemudian fitnah duhaima, kesengsaraan yang sangat besar yang tidak membiarkan ada seorang dari umat ini kecuali menimpanya. Jika dikatakan ia telah selesai, maka ia justru berlanjut. Di dalamnya seorang laki-laki pada hari beriman, tetapi pada petang hari menjadi kafir. Ini kita takut ni. Nabi kata apa? Yusbihur rajulu fiha mu'minan wa yumsi kafira. Pagi beriman, petang jadi orang kafir. Artinya tak stabil kedudukan dia. Waktu pergi solat, waktu bincang tentang undang-undang Islam, menentang keras sehabis-habisnya, tak mau sokong. Ini satu kes lain ni. Nah, ini berat. Sehingga manusia menjadi 2 khemah. Manusia jadi 2 kumpulan. Satu kumpulan yang tidak khemah keimanan yang tidak mengandungi kemunafikan,
dan khemah kemunafikan yang tidak mengandungi keimanan. Jika itu sudah terjadi, maka tunggulah kedatangan Dajjal pada hari ataupun besoknya. Hadis ini dalam Abu Daud dengan sanad yang sahih. Artinya fitnah ini belum berlaku lagi ya. Sebab dia akan berlaku dekat dengan Dajjal nak keluar. Al-Ahlas, apa dia fitnatul ahlas tadi? Ialah kata majmuk kepada hils, iaitu satu selimut yang dipakaikan di atas belakang unta di bawah pelana kayu. Selimut ini terus dipakaikan kepada unta pada setiap masa, dan fitnah atau dugaan ini akan terus bersama manusia dan tidak akan hilang. Ia hitam gelap seperti hils. Jadi maksud dia fitnah hils ini fitnah yang melanda umat ini, dia tidak akan angkat lagi. Haraba, fitnah pelarian, maksudnya manusia akan lari daripada satu sama lain kerana kebencian, permusuhan dan pertelengkahan. Hari ini pun sama-sama kita, anak beranak pun tak apa nak duduk dekat kan. Mereka akan kehilangan harta dan keluarga, maksudnya harta dan keluarga seorang itu akan dirampas dan dia akan tinggal sebatang kara. Fitnah as-sarra pula, apa dia? Merujuk kepada rahmat yang boleh membahagiakan seorang, seperti kesihatan yang baik dan kesejahteraan, tetapi ada manusia yang tergoda dan melampaui batas. Maknanya dapat kesenangan, tak syukur nikmat. Dakhanuha, disebabkan oleh dakhanuha, asapnya, bermaksud ia akan muncul dan dikecohkan. Ia seumpama asap dukhan yang keluar daripada api apabila kayu basah dicampakkan ke dalamnya. Maknanya gelap, jerubu pemikiran kita pada waktu itu, dakhan, tak jelas. Wa fihi dakhan, Nabi kata dalam hadis lain, dakhan ini iaitulah kita tak jelas. Yang mana satu agama, yang mana satu adat, yang mana satu benda-benda yang tak tahu nak pergi mana. Kalau kata ini agama, cari dalam hadis tak ada, cari dalam Quran tak ada. Tapi nak kata tidak agama, orang yang bawa cerita ni pula serban besar juga, jubah meleret juga, tapi buat benda-benda yang tak jelas. Itu dia panggil dakhan. Asaknya berada di bawah kaki seorang dari ahli baikku, maksudnya daripada keluarga Rasulullah. Ini bermakna dialah yang memulakan kekacauan atau dialah orang yang menguasainya. Jadi hadis ini agak bermasalah juga dah. Sebab Nabi kata min tahti qadamai rajulin min ahli baiti. Yang buat fitnah di akhir zaman itu iaitulah orang yang daripada keturunan Nabi, orang yang mengaku sebagai keturunan Nabi. Jadi kalau kita tengok hari ini, orang yang mengaku keturunan Nabi ni sangat banyak. Semua orang mari alul baik belaka, keturunan Nabi. Kita pun bila tengok hak keturunan Nabi bawa ni kak, pakai angkat baru terima belaka lah, moga cucu Nabi. Nabi kata apa ni? Yang buat fitnah ini daripada keturunan aku. Kita nak kata apa hari ni? Dia mengaku dariku, yaz'amu annahu minni. Dia mengaku dariku, maksud dia akan mendakwa bahawa dia daripada keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tetapi dia melakukan perbuatan yang keji. Mengaku anak cucu Nabi, tapi bawa ajaran-ajaran yang Nabi kita tidak ajar. Mari sini ajar orang suruh melompat, tengah-tengah duduk berzikir, tengok Nabi datang pakat lambai tangan belaka. Ini ajaran laisa minni, bukan daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafikan perbuatannya walaupun dia daripada keturunannya. Dia bukan kawan karibku, dia bukan daripada wali aku, kerana waliku ialah orang-orang yang bertakwa, tetapi orang ini akan menyebabkan huru-hara. Ini akhir zaman, bukan kena mena yang zaman kita hari ini. Padahal bukanlah ia dariku, bermaksud dia bukanlah salah seorang kawan karibku kerana dia menimbulkan huru-hara. Ayat ini sama seperti ayat di mana Nabi Nuh berseru pada Tuhannya, inna bni min ahli. Jadi Nabi Nuh kata apa? Waktu anak dia tak mau naik bahtera, anak Nabi Nuh tak mau naik bahtera, tenggelam. Nama anak dia sebagai ahli tafsir kata nama Kan'an. Nuh panggil dia, ya bunay yarkam ma'ana, anak naik sekali ngabah. Anak kata tak mau. Sa'awi ila jabadin, aku akan lari pergi ke bukit. Jadi bila anak dia tenggelam,
Allah, Nabi Nuh sedih, dia kata inna bni min ahli, anak aku tu daripada keturunan aku ya Rabbi. Sedih dia. Allah jawab, innahu laisa min ahlik innahu amalun ghairu salih. Tuhan mengatakan, wahai Nuh, sesungguhnya bukan daripada keluargamu, sebenarnya dia melakukan pekerjaan yang tidak baik, melakukan perbuatan yang tidak baik. Dalam surah Hud ayat 46. Kemudian summa yastalihuna ala rajulin, kemudian manusia bersepakat pada seorang, bermaksud manusia mereka bersetuju untuk bersumpah taat setia pada orang ini. Jadi dia pakai ambil seperti bertemunya pinggul dengan tulang, warikna mafaqal fakhiz, mana punggung dengan tulang punggung dia tu. Maksudnya hal-hal manusia tidak akan seimbang di bawah pimpinan orang ini, kerana tulang paha berat dan tulang rusuk kecil dan lemah. Oleh itu manusia akan bersetuju selepas bertelingkah dan bersatu di bawah seorang laki-laki yang tidak layak untuk memerintah, cetek pengetahuan dan kebijaksanaan, dan tidak mampu menguruskan hal-hal kemasyarakat dan menjaganya dengan baik. Satu lagi fitnah dipanggil ad-duhaima, kesengsaraan yang sangat besar, bermaksud dugaan yang menyeluruh, yang gelap, besar dan mengelirukan, yang tidak membiarkan ada seorang dari umat ini kecuali ditamparnya. Bermaksud setiap orang tidak akan terlepas daripada dugaan atau malapetaka yang akan menimpa. Tamparan ialah pukulan di muka, dan maksudnya ialah kesan daripada dugaan yang besar ini akan meliputi semua orang. Jadi panjang hadis ni. Ia tidak selesai. Tamadat bermaksud apabila manusia bayangkan yang huru-hara telah tamat, rupanya belum tamat lagi, maka ia justru berlanjut. Maksudnya ia akan bertambah dan berterusan. Seorang laki-laki pada pagi hari beriman, tetapi pada petang hari menjadi kafir. Bermaksudnya pada waktu pagi seseorang itu akan menganggap darah dan harta saudaranya yang tidak menjual kehormatannya sebagai haram, tetapi pada waktu petang dia akan memandangnya sebagai sesuatu yang dibolehkan. Mana pagi dia tak buat, petang boleh buat. Dan melakukan dosa terhadap saudaranya, ini telah pun dibincangkan dengan terperinci sebelum ini. Lihat tanda yang ke-51. Manusia terbagi kepada dua kumpulan, dua khemah, bermakna dua kumpulan, atau dikatakan juga dua bandar, dua camp orang panggil sekarang ni. Kumpulan keimanan yang tidak mengandungi kemunafikan, bermaksudnya iman yang sejati dan ikhlas. Satu lagi kemah munafik yang tidak mengandungi keimanan, bermaksud dia akan mengandungi perbuatan-perbuatan orang munafik seperti berbohong, pengkhianatan, mungkir janji dan lain-lain. Maka tunggulah kedatangan Dajjal, bermaksud tunggulah kemunculannya. Huru-hara ini belum lagi muncul. Syekh kata huru-hara ini tak mari lagi. Allah lebih mengetahui bila akan muncul. Kita berdoa pada Allah agar melindungi kita daripada kejahatan ini. Jadi yang pentingnya ada isyarat. Nabi beritahu bahawa orang yang menyebut penyelewengan di akhir zaman, iaitulah orang yang mengaku keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang besar belum ada lagi, tapi yang kecil-kecil hari ini sangat ramai orang mengaku, sama ada mengaku keturunan Nabi ataupun dia mengaku mimpi jumpa dengan Nabi. Itu bahaya. Bahkan nak keluar fatwa menghalalkan darah orang-orang yang tidak setuju dengan pemerintah pun, dengan dakwaan dia mimpi jumpa dengan Nabi, Nabi membenarkan perbuatan tersebut. Jadi ini sangat bahaya kepada masyarakat. Tanda yang ke-102, maji'u zaman as-sajdatu fiha ta'dilu dunya wa ma fiha. Suatu masa apabila satu sujud bersamaan dengan dunia ini dan segala yang terkandung dalamnya, maknanya harga kita boleh sujud lebih daripada harga kita dapat memiliki dunia dan isi kandungan. Masa ini akan berlaku semasa zaman Nabi Isa AS, selepas baginda turun dari langit pada akhir zaman. Zamannya merupakan satu zaman yang penuh dengan kebaikan dan kesucian. Ibadat amat dihargai. Ia akan berbeza dari segi pahala menurut perbezaan tempat dan masa. Kita beribadat di zaman huru-hara, itu ibadat yang paling tinggi darjat, sebab susah nak ibadat ketika itu. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wallazi nafsi biyadi la yushikan an yanzila fikum ibnu Maryam hakaman adla."
demi diriku berada di tangannya, sesungguhnya Ibnu Maryam, Nabi Isa, hampir akan turun di tengah-tengah kamu sebagai pemimpin yang adil, maka dia akan menghancurkan salib. Nabi Isa mari mula-mula sekali dia patahkan salib, membunuh babi, menolak jizyah. Jizyah ni cukai-cukai yang diambil di atas orang bukan Islam dalam negara Islam. Jadi bila kita merintah, orang bukan Islam akan diberi pilihan sama ada masuk Islam ataupun kekal dengan agama mereka, tapi mereka kena bayar jizyah, bayar cukai kepala, perlindungan duduk dalam negara Islam, ataupun mereka perang lawan. Jadi jizyah itu maksudnya cukai yang diambil daripada orang bukan Islam. Tengok nota kaki di bawah 203, maksudnya baginda tidak akan menerimanya selain daripada orang Islam. Baginda akan membenarkan orang yang beragama Kristian kekal dengan agama mereka walaupun mereka membayar jizyah. Jadi Nabi Isa alaihissalam pada waktu itu tak terima lagi orang Kristian sebab tipu, mu kata aku Tuhan, aku tidak, aku manusia. Kenapa kamu nak mengaku Tuhan lagi? Ada kat depan. Macam kita hari ni, bila kita buat tuduhan jahat kepada orang, putar belik fakta dia, tiba-tiba Tuhan dia sendiri muncul. Dia kata aku tak kata benda tu. Kita kata tak kata pun, mu juga. Macam mana macam tu? Jadi Nabi Isa kata, hei puak-puak Kristian, mu kata aku ni anak Tuhan lah, mu kata Tuhan ada 3 lah, aku ni hamba Allah. Batal semua kamu punya itu. Jadi sama ada mereka akan dibunuh ataupun mereka menerima Islam. Melimpahkan harta hingga tidak seorang pun yang mahu menerima pemberian, dan sehingga 1 kali sujud anaknya. 1 kali sujud lebih baik dari dunia dan segala isi kandungannya. Maknanya pada waktu itu sukarnya nak sujud. Kemudian Abu Hurairah berkata, hafaz, jika kau mahu, wa in min ahlil kitab illa la yu'minan bihi qabla mautihi wa yaumal qiyamati yakunu alaihim syahida. Di antara orang-orang keturunan kitab, ahlul kitab yakni Kristian dan Yahudi, itu ada yang percaya kepada Nabi Isa, bahawa Isa anak Maryam ialah seorang rasul dan bukannya Tuhan. Sebelum daripada matinya, pada hari kiamat Isa menjadi saksi bagi mereka. Apa yang dimaksudkan dengan kata-kata sajdatan wahidah, 1 kali sujud tu apa maksud dia? Iaitulah manusia akan rajin sembahyang dan melakukan semua kerja amal ibadat kerana mereka kurang berminat akan kekayaan dunia, tidak menjangkakan untuk panjang umur dan kepastian mereka akan menghampiri kebangkitan semula. Kurangnya minat mereka terhadap kekayaan dunia adalah disebabkan mereka tidak memerlukannya. Jadi pada waktu itu semuanya senang belaka. Tak payah dak berebut, dak cari tenda, cari projek, cari kebun, sebab orang dah mewah, dah senang. Mungkin kita akan tengok nanti dalam tanda-tanda yang ada di akhir zaman nanti, binatang-binatang buas mari duduk tidur depan tangga kita. Tak ada masalah apa-apa. Bila kita turun, bukannya dia nak kekeh kita, dia holok kepala dia naik, dia nak tolong hantar pergi ke masjid. Oh, kita bagi parking, kita bawa harimau besar sekali itu, parking depan tangga masjid. Tak ada orang marah apa-apa, tunggu situ. Al-Qadhi Iyad kata apa? Apa yang dimaksudkan ialah pahala bagi orang yang sembahyang akan lebih banyak berbanding dengan dia menyedekahkan dunia dan segala isi kandungannya. Semua ini adalah kerana banyaknya harta benda semasa zaman itu dan kurangnya perasaan tamak dan keperluan untuk membelanjakan kekayaan untuk berjihad. Sujud di sini merujuk pada secara khusus kepada sujud saja, atau ia mungkin satu kiasan untuk sembahyang, wallahu alam. Jadi kita, kalau itulah para ulama mengatakan sedekah yang kita beri ini afdalnya bila tengok keadaan. Kalau kita pergi rumah orang kaya, kita nak sedekah duit dengan dia, dia kata nak buat apa? Aku pun banyak. Boleh jadi sedekah tenaga lebih diperlukan. Kita pergi rumah orang kaya, dia nak buat kenduri, kita bantu dia, tolong hidang makanan, tolong potong apa ni sayur, buah-buah, tolong basuh pinggan, lebih besar bagi dia daripada apa ni bagi duit. Jadi waktu itu, dan hadis ni, waktu itu semua orang senang, kaya raya, maka tak berguna lagi bagi duit. Yang bergunanya melakukan ibadat itu lebih baik daripada duit. Tanda yang ke-103, intifahul ahillah. Anak bulan kelihatan lebih besar daripada biasa. Biasa anak bulan tak nampak, sekarang ni anak bulan itu lebih besar. Ini tanda kiamat. Hal ini merujuk kepada anak bulan yang mula-mula muncul pada awal bulan. Pada mulanya ia kecil pada malam pertama bulan Hijrah, kemudian ia semakin membesar sehingga pertengahan bulan
jadi purnama, kemudian ia mula mengecil sehinggalah akhir bulan. Selain salah satu daripada tanda akhir zaman ialah anak bulan akan kelihatan lebih besar daripada biasa. Apabila orang melihat anak bulan pada malam pertama bulan baru, ia akan kelihatan lebih besar daripada biasa dan akan kelihatan seperti anak bulan malam kedua pada malam pertama. Abu Hurairah radhiyallahu anhu menceritakan bahawa di antara tanda-tanda kiamat ialah menggelembung, membesarnya bulan sabit. Dan apabila bulan sabit kelihatan pada usianya 1 malam, dia akan dikatakan bahawa usianya sudah 2 malam. Kami fikir, kata Syekh pengarang kita, kami fikir tanda ini masih belum muncul lagi, wallahu alam. Jadi mungkin tak muncul lagi. Kamu tak tahu nak kata lah, sebab kita tak tengok anak bulan pun. Malaysia berapa tahun dah, tuan-tuan ingat, sepanjang kita hidup ni, berapa tahun dah kita tak nampak anak bulan. Pembohong besar raja-raja kata kita berpuasa esok kerana apa? Kerana hisap. Tak nampak anak bulan. Saya tanya kawan-kawan yang hidup pergi tengok anak bulan tu, pergi buat apa tak nampak? Sajalah dia tu sambil-sambil makan ikan bakar kat tepi tu. Pergi tengok anak bulan tu, nampak ikan bakar. Bolehlah buat belajar, kata orang, belajar cara-cara nak tengok. Jadi kalau tak tengok langsung, nanti mati pula ilmu ru'yatul hilal, ilmu tengok anak bulan itu. Kita tengok yang ke 104, maji'u zaman la yabqa ahadun illa lahiqa bisyam. Ini satu masa apabila tidak ada orang yang tinggal kecuali dia akan pergi dan tinggal di bumi Syam, bumi Syria, Syam tu. Asyam ialah nama satu kawasan yang pada hari ini terdiri daripada Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin. Manakala sebut Rihlatus Syam dalam kitab-kitab sirah tu, kawasan itulah Syria, Lebanon, Jordan dan Palestin. Asyam ialah tempat kebangkitan semula dah berkumpul dan merupakan tempat di mana banyak wahyu diturunkan. Jadi akhir zaman manusia akan kumpul di bumi Syam. Asyam dan rakyat-rakyatnya mempunyai kedudukan dan sifat yang istimewa. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, iza fasad ahlu Syam fala khaira fikum. Artinya, jika orang Syam yang tidak berakhlak dah rusak dah, tiada lagi kebaikan dalam kamu. Tetapi sekumpulan dari umatku masih lagi disokong dan tidak akan dimudaratkan oleh orang yang meninggalkan mereka sehingga hari kiamat. Maknanya kalau nak tengok hari ni bumi Syam berat. Pemimpin mereka, tengok ni, kalau Lebanon siapa pimpin dia? Kalau di Syria siapa pimpin? Puak-puak Asad ni kita kena kenal, kita nak sokong orang ni pun kena tahu. Kumpulan Asad ni dia punya pahaman Nusairi. Nusairi ni satu cabang daripada Syiah, yang Syiah kata Nusairi ni kafir. Syiah pun tak iktiraf pokok Nusairi itu Syiah. Jadi kita nak kata orang yang lawan Bashar ni, orang itu, kita kena fikir banyaklah mereka tu siapa. Tapi hadis ni janganlah pasang kepada puak ni. Saya bimbang takut tak kena tempat, kita buat satu andaian yang silap terhadap hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh itu Rasulullah sallallahu alaihi menggalakkan orang muslim tinggal di Syam, kerana sebelum bermulanya kiamat, Syam akan menjadi kubu dan pertempatan untuk orang Islam. Seperti Yahudi berkumpul di Palestin, Syam akan menjadi kubu dan penempatan untuk orang Islam. Abu Darda berkata bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kubu orang muslim di hari pertempuran besar itu adalah di Al-Ghutah, berhampiran kota Damaskus, salah satu kota yang paling bagus di bumi Syam. Jadi Ghutah ni mana? Dekat dengan kota Damsyik. Damsyik ni di Syria sekarang ni. Apa yang dimaksudkan oleh kubu di sini ialah kubu kuat orang Islam dan tempat di mana mereka semua akan berkumpul pada hari pertempuran, iaitulah pertempuran hebat di antara orang Islam dengan orang Kristian. Akan berlaku perperangan. Al-Ghutah dikenali sebagai Ghutatul Dimash. Pada hari ini Dimash atau Damaskus ialah sebuah bandar raya yang terkenal dan merupakan ibu kota Syria sekarang. Pertempuran hebat yang disebut dalam hadis mungkin berlaku sebelum kedatangan Imam Mahdi. Jadi Mahdi belum ada lagi, atau semasa zamannya,
atau selepas zamannya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menggalakkan manusia tinggal di Syam kerana ia adalah tempat berkumpul dan kubu orang yang beriman. Salah seorang daripada sahabat Nabi bertanya, ke manakah dia patut berhijrah dan menetap, dan baginda memberitahunya supaya pergi ke Syam. Bahz bin Hakim an abihi an jaddihi meriwayatkan daripada bapa dan datuknya berkata, dia kata apa ni? Ya Rasulullah, aina ta'muruni? Kemanakah engkau mahu aku pergi? Dia tanya. Rasulullah jawab, kemanakah engkau mahu pergi? Baginda menjawab, sana, ha huna, ke sana. Dan baginda menunding ke arah Syam. Nabi tunjuk ha huna, ke arah bumi Syam. Hadis ini riwayat At-Tirmizi. Sebelum bermulanya kiamat, kebanyakan daripada orang beriman akan berhijrah ke sana dan ramai yang tidak akan ke Syam. Jadi kita kena ingat baliklah. Diriwayatkan bahawa Abdullah bin Amru berkata, akan tiba satu masa tiada seorang beriman kecuali mereka pergi menetap di bumi Asy-Syam. Jadi kata-kata ini daripada sahabat, mauquf di kalangan sahabat. Itu bumi, kelebihan bumi Syam yang hari ini sedang bergolak tak habis-habis lagi. Kita minta Allah SWT beri kepada mereka dapat menyelesaikan masalah dengan cepat, insya-Allah. InsyaAllah kita akan sambung lagi perbincangan kita yang seterusnya tentang tanda kiamat yang ke-105. 105 iaitu al-malhamatul kubra bainal muslimina war Rum. Akan berlaku peperangan besar di antara Islam dengan Rom, dan Fathu Konstantin, pembukaan kota Konstantinopel ataupun Istanbul, Turki yang ada hari ini, insya-Allah dalam perbincangan yang akan datang. Subhanakallah hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.